Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita berjumpa kembali, sambung tuan-tuan dan puan, iaitu ayat ketiga, ilahin nas. Apa maksud dia tuan-puan? Tuhan yang disembah oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita, kadang-kadang tuan-tuan dan puan, ilah ni maksud tempat bergantung. Kadang-kadang kita manusia ni tuan-puan terlalu letakkan kadang-kadang duit jadi bergantungan kita ni. Kadang-kadang kita letakkan duit ni jadi tempat kebergantungan kita. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kita letakkan anak ni jadi tempat ilah kita, iaitu pergantungan. Kadang-kadang kita letakkan pasangan kita ni sebagai pergantungan kita, tuan-puan. Tidak. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kebergantungan manusia. Bukan duit, bukan keuangan kita jadi tempat bergantung kita, tuan-puan. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung kita. Kalau kita letakkan material, letakkan anak, letakkan pasangan sebagai tempat bergantung kita, bila dia kecewakan kita, bila dia tak hargai kita, kita akan jadi sedih. Tapi bila kita letakkan ilah, iaitu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla secara mutlak, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadi sebaik-baik tempat bergantungnya kita. Faham teman? Tu jadi masalah kita ni tuan-puan. Kalau kita bergantung kepada benda lain, lepas tu kadang benda tu mengecewakan kita, makhluk mengecewakan kita, pasangan kecewakan kita, anak kecewakan kita, maka kita akan jadi hilang arah tuan-puan. Maka letakkan kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Tuan-puan, dan ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Tuan-puan, ayat keempat cerita berkenaan dengan apa? Iaitu waswas. Tuan-puan, min syarri daripada kejahatan waswasil khannas. Apa dia tuan-puan? Was-was itu bisikan berulang-ulang tuan-puan. Kalau siapa ada masalah was-was, siapa ada masalah rasa macam selalu ragu-ragu tuan-puan, baca surah An-Nas itu. Yang kedua, yang pertama was-was, yang kedua khannas. Apa dia khannas? Bersembunyi bila kita ingat Allah. Syaitan ni tak paksa tuan-puan, dia hanya membisikkan. Maka kita letakkan, ya Allah, aku berlindung ya Allah daripada, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kejahatan melibatkan aku ni was-was. Yang kedua daripada kejahatan yang halus, iaitu syaitan. Boleh? Sebab tu kita baca min syarril waswasil khannas, daripada bisikan-bisikan was-was dan khannas, bisikan syaitan yang mana membisik, menghias untuk dosa dan menggoda kita rasa perlahan-perlahan rasa kalau dosa ni tak ada apalah. Itulah bisikan syaitan. Kita doakan tuan-tuan dan puan supaya ya Allah, kami ini ya Allah terlindung, kita semua ya Allah lindungilah kami ya Allah daripada bisikan syaitan yang halus. Boleh? Contoh bisikan syaitan apa tuan-puan? Aku ni tak layak berubah. Allah tak sayang aku. Allah tak ampunkan aku. Faham tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita nak berubah, lepas tu kita cakap dengan diri kita, aku ni banyak dosa lah, Allah ampunkan tak aku ni ya. Allah maafkan tak aku ni ya. Tuan-puan, ketahuilah bahawasanya kalau kita nak bertaubat kepada Allah, nak minta ampun kepada Allah, tiba-tiba kita rasa macam tak payahlah, aku ni pun banyak dosa, Allah terima ke tak aku ni, tak payah taubat lah. Ketika itu syaitan dia suka tuan-puan bertepuk tangan dia. Sebab berjaya menyebabkan hamba Allah Subhanahu wa taala ini tak taubat. Tuan-puan, jangan rasa macam tu. Taubatlah, kembalilah kepada Allah. Kita ni layak berubah tuan-puan. Teruk macam mana pun kita ini di sisi manusia, nak bertaubat kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala insya-Allah terima kita tuan-puan. Boleh? Jangan letakkan aku nak berubah lah tapi banyak sangat dosa lah. Boleh ke aku ni berubah? Tak payahlah. Nantilah taubat, nantilah. Tuan-puan, itu semua bisikan syaitan. Dia suka tuan-puan. Syaitan tak suka orang taubat tuan-puan. Dia suka buat dosa, rasa tak ada apa. Tu dia suka. Boleh? Dan ayat yang kelima, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Tuan-puan, syaitan ini tak masuk dalam badan. Syaitan ini dia masuk dalam hati. Habis tu Ustaz yang kena rasuk tu Ustaz? Ya betul. Okey, itu bab lain. Ini nak cerita syaitan masuk dalam hati ni lagi bahaya. Masuk dalam badan kita tahu orang tu kena rasuk tuan-puan contohnya. Tapi kalau dia masuk dalam hati, dia bisikkan dalam hati kita buat benda yang tak baik, kita tak tahu, nampak kita adalah benda yang sebenar, kita manusia yang betul. Tapi sebenarnya dia dah masuk dalam hati, hati jadi lalai, mudah dibisik oleh syaitan. Sebab tu kadang-kadang sebelum solat tuan-puan, angkat takbir tu, baca surah An-Nas. Imam kadang-kadang dia baca tuan-puan. Kan? Betulkan saf, sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah.
Okay, lepas tu dia niat tuan-puan. Soli fardal Jum'ati. Solat Jumaat lah contoh. Okay, lepas tu baca surah An-Nas. Tuan-puan nak time solat, tuan-puan buat macam tu juga. Okay, diri sebelum solat tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bacalah tuan-puan. Boleh, tak ada masalah. Okay, mudah-mudahan tuan-puan ketika itu syaitan tak masuk dalam hati kita. Boleh? Ayat yang ke-6, last, terakhir tuan-tuan dan puan-puan. Minal jinnati wan nas. Iaitu, ya Allah, aku berlindung daripada bisikan jinnah. Jin, wan nas, dan juga manusia. Ya Allah, aku berlindung daripada bisikan bukan hanya daripada jin satu bab, juga daripada bisikan manusia yang melalaikan, yang menggoda, yang menyebabkan berlakunya kejahatan. Dua, jin dan juga manusia yang nak buat jahat dengan kita. Ya Allah, jadikan aku, lindungilah kami ya Allah daripada syaitan, jin dan juga manusia yang nak mengajak kepada kejahatan, kelalaian. Apa contoh tuan-tuan manusia yang mengajak kepada dosa ni? Kawan yang menormalisasikan dosa. Kawan buat dosa, patut kau tegur, ini tidak. Jomlah buat dosa sekali. Pasangan yang melemahkan iman, patutnya suami tegurlah isteri tu. Tak, suami ajak sekali tuan-puan. Okay? Influencer yang menyesatkan nilai. Ni cerita sikit lah tuan-puan. Apa sih influencer? Pengaruh tuan-puan. Pempengaruh influencer tuan-puan. Okey, terutamanya para asatizah, jangan kita ni jadi penunggang agama. Boleh? Kita ni bukan penunggang agama tuan-puan, kita ni amanah, pengamanah agama tuan-puan. Boleh? Jaga-jaga tuan-puan. Boleh? InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. InsyaAllah tuan-puan. Kita rehat seketika, kita kembali selepas ini untuk kita ceritakan penutup dan aplikasi ataupun refleksi dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Lah Official. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti rehat seketika. Kita berjumpa selepas ini.